warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Zainal Abidin bin Salihuddin. Saya merupakan pelajar di OUM Tanjung Malik. Dan saya sekarang ingin membuat tugasan untuk untuk menemu bual atau bincangkan tentang tahap keberkesanan kurikulum sekolah rendah dan juga kurikulum sekolah menengah ataupun KSSR dan juga KSSM. Nah, sama ada boleh dibincangkan dalam subjek yang cikgu ajarkanlah. Kalau kata ajar English, maka KSSM English lah kalau menengah. Kalau ada ajar sekolah rendah, KSSR English. Baik, soalan saya yang pertama pada Cikgu Khairan, ya? Ya, saya. Boleh, okey. Untuk Cikgu Khairan, okey, baik. Boleh saya tahu Cikgu Khairan ajar subjek apa? Saya ajar pendidikan Islam, sekolah menengah. Pendidikan Islam. Okey, baik. Boleh Cikgu Khairan terang pada saya sejauh manakah keberkesanan silibus untuk pendidikan Islam mengikut KSSM dalam membantu pelajar dan guru ni capai matlamat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Okey, setakat ni saya rasa kalau secara skalanya lah, kalau diberikan skala 1 hingga 10, saya rasa keberkesanannya adalah 8. Kenapa? Ia melihat juga macam mana KSSM ni, maksudnya daripada segi pedagoginya, daripada segi kandungannya, daripada segi pentaksirannya, dan pada saya ia ke arah yang lebih advance. Maksudnya silibus KSSM ni sendiri dia bagi mencapai tahap global, maksudnya pelajar tu dapat belajar lagi luas dan dapat aplikasikan, dan benda tu menggunakan benda tu membantu pelajar untuk menggunakan apa yang dipelajari tu secara real life. Jadi pada saya ianya berkesan terutama dalam pendidikan Islam lah, sebab pendidikan Islam ni bukan kita nak belajar secara dalam kelas saja, tapi kita nak belajar boleh aplikasikannya di luar, dan bila kandungannya diperluaskan dan kaedah pengajarannya lebih advance, pelajar lebih faham dan boleh mengaplikasikannya, dan juga boleh menerima pembelajaran tu dengan lebih lagi. Bukan sekadar selesai di atas kertas semata-mata. Baik, kalau nak ikutkan pentaksiran yang dibuat, ada guru-guru yang mengisukan mengatakan untuk silibus KSSM ni dia membebankan guru. Betul ke? Boleh bagi sikit uraian? Okey, bismillah. Dari segi pentaksiran. Sebabnya KSSM bila melibatkan KSSM dan dia merangkumi silibus yang lebih advance daripada KBSM yang sebelum ni, dia menggunakan pentaksiran yang secara berlangsungan. Maksudnya secara berperingkat. Mungkin pada setengah guru dia membebankan, sebab setiap masa nak kena menilai tahap pelajar macam mana, refleksinya macam mana, maksudnya kesan yang akan dipelajar tu macam mana. Tapi pada saya benda tu itu matlamat kita. Itu apa yang kita nak. Kita nak apa yang kita ajar dapat pelajar tu aplikasi, dapat pelajar tu faham apa yang dibelajar, dan benda tu memberi efek pada diri pelajar tu sendiri, perubahan daripada tingkah laku pelajar tu sendiri. Jadi walaupun mungkin ada masa dia menambah kerja guru, tapi dia bersangkut paut juga macam mana dengan pengurusan masa guru, macam mana pula guru handle dia punya bebanan dan juga tugasan-tugasan yang lain. Jadi andai benda tu dilaksanakan secara disiplin seorang guru tu sendiri, dan juga bersistem dan macam mana teratur, insyaAllah dia tidaklah sampai
guru tu terlampau tertekan untuk melaksanakan pentaksiran. Baik. Okey, soalan saya kedua, adakah buat masa ni Cikgu Khairan berpuas hati dengan sistem ataupun silibus pendidikan KSSM ni? Okey, disebabkan saya mengajar pendidikan Islam dan KSSM pendidikan Islam setakat ni pada saya dia luas. Dia membuka lagi ruang perbincangan dalam agama, dalam diri pelajar dan saya sangat berpuas hati. Maknanya pelajar, ya saya berpuas hati sebabnya pelajar tidaklah tertutup kepada, maksudnya dalam satu topik tu dalam skop yang kecil. Benda tu meluas dan dapat dia dapat mengaitkan kepada isu-isu semasa, dia sendiri dapat refleks dalam diri dia. Maksudnya benda tu memberikan perubahan tingkah laku dan diri pelajar itu sendiri. Jadi itu dari segi kandungan lah, dari segi kandungan. Manakala dari segi pedagogi pun guru ni hanyalah sebagai pemudah cara. Bukanlah guru perlu maksudnya menerang je ataupun melibatkan diri 100%. Lebih kepada interaksi pelajar tu sendiri. Jadi pada saya daripada segi pedagogi, daripada segi pentaksiran, daripada segi kandungan KSSM tu sendiri saya berpuas hati. Baik. Ada setengah guru yang temu bual, dia mengatakan untuk silibus KSSM bagi pendidikan Islam, syariah Islam dan juga Al-Quran Sunnah adalah kurang sesuai bagi beberapa tingkatan pelajar. Sebagai contoh bagi pelajar tingkatan 1 kan, cikgu. Kerana pelajar ni diminta untuk menghafal surah-surah pilihan, betul? Betul. Jadi ada surah pilihan tu yang dikatakan oleh guru yang mengajar subjek tersebut katanya tidak sesuai. Jadi bagaimana pula pandangan cikgu tentang keseluruhan silibus tahunan yang diletakkan oleh kementerian dalam kurikulum sekolah menengah ni, adakah semuanya sesuai ataupun memang ada yang tidak sesuai? Okey, kalau mengenai surah-surah pilihan, pada saya daripada sebelum ni pun ada yang kita ada PAFA. PAFA ni daripada segi Fardu Ain kan, ada juga surah pilihan yang pelajar perlu hafal, ada juga daripada segi Fardu Ain ada benda yang pelajar perlu kuasai. Jadi bila KSSM ada surah-surah pilihan, pada saya surah-surah tu bukanlah surah yang seperti surah Al-Baqarah, maknanya bukanlah surah yang berat, dia lebih kepada surah-surah lazim. Dan benda tu juga pada saya lah, ini adalah pada saya, kita pendidikan Islam ni adalah benda yang kita nak aplikasikan dalam hidup dan Al-Quran tu adalah panduan hidup. Benda saya nak cakap, mungkin ada pelajar yang susah nak menghafal, ada pelajar kelebihan dia bukan pada segi menghafal, tapi dia benda tu memerlukan bantuan daripada kekreatifan guru juga. Macam mana nak bantu? Sebab ada pelajar yang tak boleh nak adapt dengan benda tu adalah kerana dia tak jumpa cara yang betul untuk dia dapat satu ilmu tu. Maksudnya macam mana kita nak cakap, ada orang baca terus faham, ada orang kena buat terminda, ada orang kena dia tengoklah, ada pelajar dia macam mana, dia konsep dia adalah dari segi image, ada orang dari segi mendengar. Jadi pada saya pendidikan Islam macam mana nak cakap, benda tu menghafal Al-Quran sebab kita bukan tahfiz, bukannya ni. Dan surah-surah tu juga adalah surah lazim yang benda tu, bayangkan kalau pelajar pun tak boleh nak kuasai benda tu, kita belum pasti ke depannya mereka still boleh attach dengan Al-Quran atau tidak. At least benda tu ada dalam diri orang. Itu pada saya. Okey, jadi keseluruhannya memang cikgu berpuas hati lah dengan silibus yang diletakkan kementerian pada KSSM ni. Kiranya secara keseluruhannya saya berpuas hati. Memang kita ada takkanlah tak ada kekurangan, tapi secara umumnya saya berpuas hati. Okey, baik. Untuk soalan saya terakhir, jadi macam mana cara Cikgu Khairan membuat sesi pengajaran untuk mencapai matlamat pembelajaran masa kini, iaitu pembelajaran abad ke-21 di sekolah? Boleh cikgu kongsikan sedikit? Okey, secara ringkas insyaAllah. Sekarang adalah abad yang ke-21 yang kita dah terlampau advance. Maksudnya kita dah tak boleh terlampau semua kita nak bacakan untuk pelajar.
So pada saya cara pengajaran berkesan adalah satu adalah komunikasi dia dengan rakan sebaya dia sendiri. Maknanya bantuan daripada rakan sebaya, macam mana diorang saling membantu dalam memahami satu pembelajaran, dan juga guru ni memainkan peranan sebagai pemudah cara. Jadi guru ni hanyalah pemudah cara, senang kata. Kita sediakan sistem. Cara pengajar, pada saya lah, kita mengajar menggunakan sistem pedagogi yang banyak melibatkan mereka kepada teamwork, kepada mereka berfikir, dan kita hanya membantu. Kita nak kembangkan diorang punya macam mana diorang boleh meluaskan lagi topik yang kita ajar. Jadi pada saya, cara pengajaran berkesan adalah banyak kepada membiarkan mereka, bukan membiarkan, maksudnya lebih kepada teamwork, kolaboratif, dan juga penggunaan teknologi. Kita ada teknologi sekarang banyak. Sekarang walaupun kita tak boleh nak guna LCD ke, ataupun kita tak boleh nak, budak tak boleh buat phone pun, kita still boleh gunakan teknologi untuk mengajar. Jadi penggunaan teknologi tu sangat-sangat penting supaya menarik minat pelajar tu sendiri untuk berikan pengajaran yang berkesan, dan juga bagi mencapai mata pembelajaran berkesan. Okey, baik. Tapi ada bagaimana pula dengan pengajaran 41 ni bagi semua tingkatan pada cikgu? Maksudnya pada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 hingga tingkatan 5 ni kan dia berlainan cara pengajaran mereka kan. Tapi menjuruskan pada matlamat yang sama, iaitu untuk memberikan pelajar ni satu sifat moral lah, iaitu mereka ni boleh berfikir secara berkumpulan, betul? Dan mereka ni boleh berfikir di luar kotak kan. Mereka ni boleh berfikir dengan kriteria kritis. Dan kita boleh tengok pula daripada masalah ini, setiap tahun mesti ada saja soalan-soalan di dalam peperiksaan yang keluar yang tidak masuk akal. Faham? Kan? Mungkin bagi orang luar lah, kan? Macam kita cikgu-cikgu, kita rasa perkara ni biasa kan, bagi kita dah ajar. Tapi orang luar kata macam parents ataupun penilaian di luar lah, mereka kata soalan terlampau susah kata untuk pelajar. Bagaimana pendapat cikgu? Sama ada pengajaran abad ke-21 ni sesuai digunakan untuk semua tahap pelajar ataupun hanya tahap tertentu saja yang sesuai sebenarnya? Okey, pada saya lebih kepada soalan tu sendiri. Macam ada soalan yang pada saya sendiri tak masuk akal, yang kita dah ajar, contohlah daripada soalan, okey, simple. Kita minta kita ajar daripada segi istilah, makna daripada istilah itu, ini, apa ini, semua daripada segi istilah. Dan kita lebih kepada detail. Tiba-tiba masuk soalan lebih meminta kepada bahasa, maksudnya secara macam mana benda yang budak tu tak belajar. Ada juga soalan-soalan yang macam tu, dan benda tu pada guru pun tak masuk akal sebenarnya. Ada benda yang macam terlampau out of box sangat, yang macam luar daripada silibus. Dia macam silibus kita lain, kita punya silibus lain. Kenapa soalan keluar macam ni? Benda tu ada. Sebenarnya masalah tu adalah pada soalan tu sendirilah. Ya. Okay, baik, terima kasih Cikgu Khairan. Baik, seterusnya Cikgu Siti Noraubah. Ada tak ada? Cikgu Siti, boleh buka mic? Ya saya. Sorry. Okey, baik. Boleh saya tahu cikgu mengajar subjek apa di sekolah ya? Saya mengajar subjek Bahasa Inggeris bagi sekolah menengah. Ya. Bahasa Inggeris di sekolah menengah atau rendah? Sekolah menengah. Okey, baik. Bagaimana pendapat cikgu tentang tahap keberkesanan silibus subjek Inggeris mengikut KSSM di sekolah menengah? Bagi pendapat saya, setakat ini dari pemerhatian saya, ianya berkesan, di mana sukatan pembelajaran adalah bersesuaian mengikut tahap pelajar. Malah sukatan pembelajaran lebih fokus kepada belajar berbanding peperiksaan. Sebab before this, kalau kita tahu, more kepada fokus peperiksaan, exam je bertumpu. Tapi sekarang
setiap daripada apa yang kita belajar, kita nilai. Jadi dia fokus kepada belajar. Itulah apa pendapat saya. Macam itulah. Baik, untuk pentaksiran bagi subjek English ni, jadi pentaksiran yang sebenar dilakukan penilaian tu adalah untuk kefahaman pelajar berbahasa Inggeris. Betul. Secara bercakap lah, ataupun oral, secara tulisan atau secara bacaan, atau ketiga-tiga sekali. Boleh cikgu terangkan? Speaking, listening, writing, reading, kita orang akan nilai mengikut daripada silibus yang telah ditetapkan oleh pihak atasan. Jadi akan ada yang kami akan ada buat oral, akan ada yang kami buat writing, something like that lah. Okey, baik. Jadi buat secara keseluruhan, cikgu berpuas hati tak dengan silibus yang dah ditetapkan dalam sistem KSSM ni? Bagi saya, tidak. Sebabnya, pada pendapat saya, macam yang tadi Cikgu Khairan cakap, dia terlalu luas. Bagi saya, bila dia terlalu luas, dia sukar untuk cikgu untuk mengajar. Contohlah, standard pelajaran dia tidak spesifik betul. Iaitu aktiviti yang dicadangkan adalah terlalu banyak, yang di mana ia melebihi pembelajaran, di mana ia mempengaruhi masa yang diperuntukkan ketika sisi PDPR. Sebab skop dia terlalu besar. Lepas tu, bila dia terlalu besar, untuk capai matlamat objektif untuk mengajar tu akan ibarat terganggu lah, sebabkan masa yang telah diperuntukkan oleh kerajaan. Masa yang diperuntukkan kalau seperti yang kita tahu 40 minit bagi satu masa. Jadi bagi saya tidak cukup lah. Baik. Dan seterusnya, bagaimana cikgu memastikan supaya pengajaran subjek bahasa Inggeris ni dapat dicapai matlamatnya mengikut pembelajaran dan pengajaran abad ke-21? Okey, bagi saya, kalau saya lebih tertumpu dengan penggunaan teknologi dan kerja berkumpulan, di mana ia mampu mencapai matlamat pembelajaran abad ke-21. Contohlah, penggunaan aktiviti yang berkaitan game-based learning, mengenai game. Ia mampu untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras rendah dan tinggi pelajar, dan penggunaan teknologi yang secara menyeluruh ni mampu memberi pelajar peluang untuk berlatih menapis maklumat daripada sumber yang tidak boleh dipercayai dan menganalisis maklumat daripada sumber yang sah. Kiranya diorang boleh bezakan antara mana yang boleh ambil dan mana yang tak boleh ambil. Sebab tu kita kena utamakan penggunaan teknologi ketika belajar, terutama dah guna abad ke-21 ni kan. Jadi kalau dalam grup pula, ia akan membantu pelajar untuk menggalakkan pemahaman yang lebih mendalam. Sebab kita berbeza pendapat, jadi pemahaman mereka akan lebih mendalam lah, akan membantu diorang untuk belajar lebih baik daripada apa yang mereka tahu. Jadi itulah apa yang pendapat saya. Baik, terima kasih kepada Cikgu Raudah dan juga Cikgu Khairan di atas masa dan juga kerjasama untuk menyelesaikan tugasan. Dan saya harap kita boleh berjumpa lagi dan boleh bekerjasama lagi. Dan sekadar kesimpulan daripada salah seorang cikgu lah tentang silibus KSSM ni. Boleh Cikgu Khairan beri kesimpulan sedikit? Kesimpulan untuk silibus KSSM? Ya. Okey, pada saya, daripada side saya lah sebagai guru pendidikan Islam, saya berpuas hati dan saya menghormati juga daripada side teacher Rauda, sebab saya setuju juga sebab skopnya adalah luas. Dia melihat kepada subjek juga bagaimana adakah sesuai untuk silibus tu diperluaskan lagi, dan bagaimana guru boleh membawa silibus tu untuk mengajar, dan bagaimana pelajar boleh menerima silibus tu sendiri. Jadi kesimpulannya, pada saya silibus KSSM, pada saya silibus KSSM ni bagus sebab dia nak upgrade lagi level pelajar tu sendiri. Tapi ada benda yang mungkin pada setengah subjek ini tidak sesuai untuk terlampau diperluaskan. Okey, itu daripada saya.
Baik, terima kasih banyak-banyak. Jadi akhir kata buat saya, terima kasih dan insyaAllah jasa baik cikgu-cikgu moga dibalas. Dan itu saja pada saya. Saya akhir tembuan kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.